Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Kalau sebentar tadi saya katakan saya akan membawakan Anda perbahasan pilihan saya berkaitan dengan isu JSB sini. Jadi ini dia. Mari kita tonton ya kualiti ahli parlimen daripada kerajaan versus ahli parlimen pembangkang daripada Parti PAS ya berkaitan dengan perbahasan melibatkan isu JSBH yang dikatakan ajaran sesat ya, dan banyak lagi lah dakwaan-dakwaan yang diberikan ya kepada JSB sini. Jadi sahabat semua, tanpa membuang masa, ayo kita bersama-sama untuk menonton satu sesi perbahasan ya berkaitan dengan isu ini. Jadi tanpa membuang masa, mari kita tonton bersama video ini. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih kepada semua menteri-menteri yang menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua. Sebenarnya ampang berbaur perasaan bila kita bercakap tentang isu JSB ini ataupun kanak-kanak atau wanita, sesiapa juga yang terbabit. Namun bagi saya keresahan ini saya nak ucapkan syabas terlebih dahulu kepada semua kementerian yang telah pun terlibat, yang mengambil bahagian yang begitu baik dalam menangani perkara ini. Selepas ini saya rasa apa yang lebih saya ingin nyatakan di sini tentang saya rasa dalam hidup bermasyarakat, bersama kita dalam umat Islam, saya yakin bahawa faktor dalam konteks ini tonggak ataupun prinsip utama yang kita perlu jaga sebagaimana yang diungkap dalam maqasid syariah itu, 5 perkara penting yang perlu diambil perhatian. Selain daripada agama, nyawa, harta, akal dan nasab keturunan, sebenarnya dalam konteks masyarakat madani atau masyarakat Malaysia sekarang ini, kerencaman itu juga menjadi ujian. Jadi untuk itu saya ingin menyatakan 3 perkara yang saya agak ataupun saya ingin tekankan. Pertama, apakah sebenarnya jaminan dan usaha-usaha memastikan ketidakberulangan isu ini? Apa yang saya bimbang, penularan perkara ini mungkin telah pun banyak di kalangan masyarakat, tetapi kemungkinan saya mengharapkan kemungkinan ada kekangan-kekangan di sudut perundangan ataupun penguatkuasaan yang menyebabkan ianya berlaku, ataupun kekemasan di sudut flow of ataupun minta izin flow of orang kata tindakan yang perlu kita diambil. Contohnya yang Tan Sri Yang Dipertua, kalau kita lihat mana-mana pihak yang lahir di Malaysia ini pastinya didaftarkan di bawah KDN, JPN, ya. Jabatan Pendaftaran Negara mendaftarkan mereka. Bila telah mendaftarkan mereka, maka akan ada satu cara kaedah untuk memastikan mereka ini pergi ke sekolah bila mereka umur 7 tahun. Jadi kalau pendaftaran itu kemas, maknanya tidak ada keciciran dan kita tidak mahu mana-mana rakyat anak-anak yang lahir di Malaysia ini tiada identiti, maka ianya telah mudah untuk kita cerakinkan. Dapat umur 6 tahun, 7 tahun masuk sekolah. Kita ada akta sekarang ini. Akta mengatakan bahawa setiap akta pendidikan 1996, setiap anak-anak ataupun di bawah ini pendidikan rendah adalah wajib dan ibu bapa adalah bertanggungjawab memastikan 6 hingga 12 tahun ini dapat pendidikan di sekolah yang diiktirafkan. Ini penekanan yang saya nak bagi. Apakah kita masih lagi tidak mengambil pendekatan-pendekatan yang lebih baik, ya, di mana sekolah-sekolah yang wujud, tak kiralah sekolah agama, sekolah jenis apapun, ianya perlu mendapat pendaftaran di bawah sistem pendidikan kita. Jika tidak ada, maka saya harap ianya dapat dilaksanakan dengan baik. Jika ianya ini ditangani dengan baik, maka ianya perlu, ya, kita tidak ada kegagalan sebenarnya mereka yang terlepas daripada sistem kemasyarakatan yang kita telah wujudkan di Malaysia ini. Untuk itu saya mencadangkan supaya satu jawatankuasa khusus, ya, kepada KPM, ya, selain daripada 3 kementerian yang terlibat untuk memastikan keciciran persekolahan, ya, yang lagi-lagi mereka yang atas nama agama mendaftarkan anak-anak ini, sama ada sekolah tahfiz ataupun sekolah-sekolah agama biasa, tidak mendapat didikan formal yang ditetapkan oleh kerajaan Malaysia. Jadi saya harap ini perkara yang perlu diambil beratkan. Yang keduanya, Tan Sri Pengerusi, saya batuk sikit tapi harap
batuk ni tidak berleluasa. Yang keduanya saya mengharapkan tentang isu berkaitan dengan penubuhan jawatankuasa tadi. Ya, saya mencadangkan, saya nampak banyak usaha bersepadu, tapi saya bimbang jawatankuasa ini akan terlepas pandang isu kesihatan kanak-kanak. Ya. Apa yang saya harapkan, kalau kita lihat, tadi saya boleh dengar seliti daripada Yang Berhormat Menteri Wanita dan Kanak-kanak tadi, bila ada kesan psikososial ataupun bila dibuat kajian psikologi kepada semua kanak-kanak ini, ada di kalangan mereka, tak silap saya dibacakan 230 perlu sistem OKU, sistem sokongan OKU. Maksudnya mungkin dia terencat, mungkin dia ada masalah macam-macam. Jadi hala 7 yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri KDN, 652 orang kanak-kanak ini, kita tak tahu macam mana masa depannya. Jadi saya harap semua kementerian ataupun satu jawatankuasa bersepadu, bukan saja di kalangan 3 kementerian, masukkan lagi kementerian-kementerian lain untuk kita dapat mengolah perkara ini lebih baik. Dan akhirnya apa? Akhirnya kita mahu lihat bahawa perkara ini tidak berulang. Saya harap sangat supaya usaha akta yang lebih ketat dikemukakan, ya, dikemukakan, dan harap juga segera dikemaskinikan, ya, supaya Datuk Tan Sri Pengerusi, pencegahan adalah lebih baik daripada kita bertindak selepas ianya terjadi. Jadi saya nak mensarankan juga di Dewan Yang Mulia ini supaya family law ataupun undang-undang kekeluargaan mestilah ditabelkan ataupun dibawa ke muka perbincangan supaya yang cepat dilaksanakan. Itu sahaja Tan Sri Pengerusi. Terima kasih. Baik, saya jemput Tumpat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri Ketua. Pertama saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak kerajaan kerana telah pun memulakan suatu usaha pembentangan tentang laporan-laporan berkaitan dengan GISB ini. Ini merupakan suatu kebimbangan masyarakat secara keseluruhan, terutama bila membebaskan kanak-kanak. Sebelum kita teruskan kepada isu GISB, saya juga ingin memohon dan merakamkan kutukan kita kepada Israel yang telah pun membakar hidup-hidup kanak-kanak dan pesakit di Hospital Al-Aqsa semalam, dan ini merupakan suatu tindakan yang sangat menyayat hati dan klimaks kepada kejahatan dan Holocaust zaman ini. Jadi sebagai rakyat Malaysia, saya menyeru supaya Malaysia menjadi peneraju kepada usaha collective conscience, iaitu nurani sejagat untuk menghentikan act of terrorism membebaskan kanak-kanak seperti ini, kerana akan kita bincangkan tentang GISB juga membebaskan kanak-kanak. GISB ini perkara yang sangat mengejutkan kita kerana telah berlaku, ini adalah kali ketiga. Kali pertama Larkam, kali kedua Rufaqa, dan kali ketiga di mana GISB ini ditubuhkan pada tahun 2007. Artinya 17 tahun sudah beroperasi, dan bila operasi global ini dibuat, kita sangat terkejut dengan dapatan yang dikemukakan oleh Ketua Polis Negara. Jadi dalam hal ini, saya ingin bertanya kepada kerajaan, berapakah jumlah laporan-laporan polis yang telah dibuat berhubung dengan kanak-kanak, dan apakah tindakan yang telah dibuat oleh kerajaan dalam tempoh 17 tahun ini, kerana ini mengejutkan kita dan kita tidak mahu laporan-laporan lain berkaitan kanak-kanak seperti ini juga akan tidak dibuat tindakan, dan bila dibuat tindakan dah sampai ke tahap yang begini menyedihkan. Saya juga ingin bertanya kepada kerajaan berkenaan dengan berapakah jumlah pelindung yang terlibat dalam kes GISB di seluruh negara mengikut negeri, kerana kita tahu bahawa mereka ini diselamatkan di beberapa buah negeri, dan kita perlu tahu tentang keberadaan dan manual yang dipegang oleh pelindung dalam kes GISB, kerana ia bukan melibatkan kes-kes biasa, kerana membabitkan isu akidah dan juga isu yang berbentuk ramai. Jadi ini bukanlah kepakaran biasa yang dimiliki oleh pelindung dalam kes-kes biasa. Saya juga ingin mencadangkan supaya kerajaan mewujudkan kertas putih bila mana melibatkan kes GISB perkali ini, kerana kita perlu mengkaji sejauh manakah penglibatan ancaman keselamatan dan sekiranya ada terdapat elemen subversif yang melibatkan mereka ini, kerana membabitkan banyak buah negara, kerana telah melibatkan juga manipulasi dan eksploitasi terhadap wanita dan kanak-kanak. Kita mahu laporan penuh dibawa ke Parlimen. Sekurang-kurangnya pada sesi akan datang, kementerian utama yang menerajui perlu mengemukakan laporan pelan tindakan khas dan deadline bagi setiap tindakan. Kerana pada hari ini kita lihat ada satu memo telah dihantar oleh Gerakan Pulangkan Anak-anak Kami GPAAK yang juga menyentuh tentang hak kanak-kanak ini, dan mereka juga menyentuh tentang CRC. Jadi kita mahu agar kesemua pihak yang concern tentang isu ini dapat diselesaikan mengikut cara undang-undang dan hak kanak-kanak tidak terabai. Saya setuju dengan Ampang bahawa bukan hanya perlu kepada JAKIM, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesihatan, juga Kementerian Koperasi dan KPKT perlu dilibatkan dalam jawatankuasa ini, kerana melibatkan banyak pihak. Isu GISB ini banyak melibatkan isu-isu ekonomi
Jadi juga kita tidak mahu semua aset-aset ini terhenti dan aktiviti mereka dari segi makanan halal juga terhenti secara total, dan pihak kerajaan perlu mempunyai satu cadangan bagaimana hendak memastikan pekerja-pekerja dan juga operasi dapat diteruskan dalam keadaan yang mengikut undang-undang. Kerana ini membabitkan banyak pihak dan pekerja serta mungkin juga pengguna-pengguna yang ramai. Kita mahu mendapatkan pelan tindakan berjadual dan timeline daripada setiap kementerian supaya tindakan segera dapat diambil dan dinilai lebih cepat. Dalam hal ini saya ingin bertahu daripada pihak KDN berapakah penambahan anggota dalam kes siasatan kanak-kanak dalam PDRM kerana ia membabitkan isu secara khusus. Kita dapati kan sebagaimana tadi disebut tentang 39 buah rumah kebajikan dikendalikan oleh JISB, di mana hanya 2 sahaja yang berdaftar di bawah JKM. Jadi kita ingin tahu apakah modus dan pantauan yang dibuat kepada rumah-rumah yang tidak daftarkan di bawah JKM. Kita sedar bahawa ini berlaku di seluruh negara, dan kerana dalam kes melibatkan kanak-kanak, saya juga ingin tahu berapakah jumlah kanak-kanak yang diselamatkan. Sebab tadi 665, tadi disebut 558, ada kes sebut 472. Jadi berapa sebenarnya kanak-kanak yang diselamatkan, berapa bayi dan berapa kanak-kanak. Jadi dalam kes, sebagai contohnya dalam kes kanak-kanak COVID yang menjadi anak yatim, YKN ambil tindakan, Yayasan Keluarga Malaysia mengambil tindakan untuk menjadi peneraju. Dalam kes JISB, saya rasa kena ada satu yayasan yang boleh mengambil alih sebab ini membabitkan kanak-kanak yang ramai. Saya ucapkan tahniah kepada pihak kementerian kerana telah buat profiling di mana ada OKU dan juga kanak-kanak yang dinilai dari segi kognitif. Walau bagaimanapun saya juga ingin kalau boleh pihak kementerian menilai terus dari segi profiling tentang kanak-kanak yang berbakat, yang genius, yang terlibat dalam kes jenayah daripada 665 kanak-kanak ini, supaya kerana ini juga memerlukan tindakan khusus dan di mana mereka ditempatkan. Kerana hari ini disebut kanak-kanak ini disembunyikan. Saya rasa ini perkara yang tak berapa elok lah, disembunyikan, tetapi sebenarnya patutnya diselamatkan. Dan bagaimana mereka ini mendapat perlindungan dari paparan media dan penempatan kanak-kanak. Dimaklumkan ada kanak-kanak ataupun bayi yang masih lagi menyusu diasingkan daripada ibu bapa. Jadi dalam hal ini berapakah bilangan bayi yang bisa menyusu dan kenapa mereka ini dipisahkan daripada ibu mereka, dan sekiranya perkahwinan mereka ini bukan perkahwinan yang sah, apakah hukuman farak akan dibuat dan tindakan itu akan dibawa special ke satu mahkamah ataupun seluruh negara akan buat tindakan demikian. Jadi ini juga merupakan tindakan sebakat daripada pihak JAKIM dengan Jabatan Agama dan mahkamah seluruh negara. Saya juga ingin bertanya tentang bagaimana penglibatan dan peranan yang boleh dimainkan oleh pihak Majlis Agama Islam negeri-negeri kerana membabitkan akidah kanak-kanak tersebut. Dalam hal ini kita juga ingin mengetahui bagaimanakah kanak-kanak yang bukan yatim piatu tapi dapati didaftarkan sebagai yatim piatu, apakah tindakan yang akan dibuat kepada penjaga-penjaga mereka, pihak manakah yang akan menentukan kesahihan status dan kelayakan kanak-kanak yang ditempatkan di rumah-rumah kebajikan. Ya, kita dimaklumkan ada kes sodomi, berapa kes yang terlibat, berapa kes penderaan, dan apakah pendekatan PFA kepada kanak-kanak terbabit. Khusus untuk masalah akidah kanak-kanak, saya kira pendekatan yang akan dibawa oleh pihak JAKIM mungkin terus kepada pemulihan akidah. Tapi untuk isu kanak-kanak, ianya mungkin lebih kronik, dan saya mohon dan mencadangkan kepada pihak kerajaan supaya agensi ataupun mana-mana universiti diberi tanggungjawab untuk buat kajian lanjut tentang kesan ajaran salah ini kepada kanak-kanak terbabit supaya ia tidak berlaku berpanjangan, dan bagaimana pula kanak-kanak yang berada di bawah institusi mereka yang bukan ahli JISB tapi di bawah pusat-pusat mereka. Boleh landing lebih. Okay. Dan seterusnya berkaitan dengan wanita, saya juga ingin bertanya kepada kerajaan, adakah pihak kerajaan juga membuat profiling tentang ibu-ibu dan isteri-isteri yang terlibat dalam kes JISB, kerana kita tahu bahawa mereka ini terlibat secara langsung dan sepatutnya lah sekiranya mereka ini mempunyai kemahiran terus disalurkan kepada kameran-kameran seperti TV dan sebagainya supaya mereka dapat kita bantu secara lebih proper, kerana mungkin dalam hal ini jumlah yang terlibat itu lebih ramai dan mungkin insya-Allah mereka kalau dapat dibantu boleh membantu keluarga mereka selepas ini. Terima kasih. Baik, saya jemput Kota Melaka. Alright, so itu dia sahabat semua, dua perbahasan daripada dua ahli parlimen wanita kerajaan dan juga pembangkang. Apa yang lebih saya lihat ahli parlimen pembangkang ni seakan-akan beliau tidak mendengar ya semasa sesi pencerahan daripada YB Menteri Agama, KDN, wanita dan sebagainya. Kerana persoalan-persoalan yang dikemukakan itu sebenarnya kalau dia meneliti segala pencerahan dan pendedahan yang dibuat oleh menteri-menteri berkaitan, sebenarnya semua sudah dijawab. Ya,
bersoal soalan ini, soalan itu. Di mana adakah beliau keluar daripada Dewan Rakyat semasa sesi pencerahan daripada YB Menteri, Menteri Agama, Menteri KDN dan sebagainya? Itu satu persoalan yang menarik untuk kita fikirkan. Jadi apapun, terima kasih kerana mendengar dan bersama dengan Orang Dapat Channel ya, perkara perbahasan, sesi perbahasan berkaitan dengan isu JSBS ini di dalam Dewan Rakyat. Jadi sahabat semua, terima kasih. Sampai di sini saja. Sekiranya anda mau berikan sebarang komen, pandangan yang anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apa pun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian daripada Orang Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.